Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Penang versus KL City, yang mana Penang comeback 2 sama apabila bermain dengan 10 orang, yang mana Penang ketinggalan 2-0. Selepas itu Normathaven kena red card dan Penang bangkit dari ketinggalan 2-0 kepada 2 sama. Satu pertunjukan yang bagus lah daripada pasukan Penang dan satu kelalaian yang merugikan untuk pasukan KL City apabila dah lead 2-0 bermain lawan dengan 10 orang tetapi kena comeback 2 sama. Satu result yang menyedihkan dan memang sangat pedih untuk diterima apabila boleh dikatakan gol-gol yang dijaringkan tu pun adalah mistake daripada pemain-pemain KL City sendiri. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ini, saya akan mulakan dengan Penang, yang mana kalau kita lihat kepada corak permainan pasukan Penang, Penang lebih selesa bermain dalam formation 3-4-3, yang mana formation 3-4-3 ni mereka lebih memfokuskan kepada pergerakan daripada ofensif punya wingback dan juga ofensif punya winger untuk mereka attack di bahagian wide area. Bermaksud di sini wingback mereka di bahagian kiri Azmi Aris dan winger mereka Hadin Azman di bahagian kiri. Mereka akan naik untuk berdua di bahagian wide area bagi membentuk combination play, bagi penetrate bahagian wide area pasukan lawan. Begitu juga di bahagian kanan Rahmat Makasuf dan juga Normathaven untuk bermain dengan lebih efektif bagi memberi support untuk penetrate bahagian wide area pasukan lawan. So apabila mereka dah sampai dekat touchline ataupun di bahagian wide area pasukan lawan yang berhampiran dengan di box, mereka akan cuba untuk mencari target man di dalam kotak penalti. Itu secara general lah dalam orang kata apa cara attacking ataupun corak menyerang pasukan Penang. Cumanya apa yang menyebabkan dia kurang efektif pada perlawanan ni ketika first half dan juga second half adalah penlibatan daripada Sony, yang mana boleh dikatakan Sony Saad is not a typical striker yang untuk receive the ball daripada corak permainan sebegitu. Yang mana kalau kita lihat kepada penggunaan Sony adalah seorang striker yang lebih untuk bermain di wide area ataupun lebih drop deep dan juga lebih selesa untuk membentuk link up antara bahagian tengah dan juga bahagian serangan. Jadi apabila Sony diletakkan dalam situation ataupun diletakkan dalam formation untuk bermain sebagai target man ataupun goal poacher untuk menerima hantaran-hantaran daripada pemain-pemain di bahagian kanan atau kiri, maka Sony tak boleh nak buat benda tu untuk orang kata apa execute the chance ataupun peluang-peluang yang ada. Jadi benda tu memang sangat-sangat merugikan lah. Tetapi apa yang dilakukan oleh coach ataupun coach sementara yang Choi Ifat untuk pasukan Penang semalam adalah beliau membuat satu pertukaran yang efisien, yang mana beliau membawa masuk Giovanni Gomez, yang mana kemasukan Gomez ni memberi satu orang kata apa satu rangsangan dan juga satu benda yang positif kepada corak permainan pasukan Penang, yang mana apabila masuk Giovanni Gomez ni memang dia terkenal dengan tactical target man ataupun goal poacher ni. So benda tu akhirnya berjaya untuk pasukan Penang menjaringkan gol penyamaan. So itu adalah gol yang dijaringkan oleh Penang melalui Gomez tu, itu adalah secara sebenar ataupun corak permainan yang sebenarnya yang ingin ditunjukkan oleh pasukan Penang dalam perlawanan semalam, dan mereka berhasil dengan penggunaan Gomez yang bertindak as a number 9 untuk menerima bola di dalam kawasan kotak penalti. Senang cerita, gameplay ni adalah gameplay waktu Penang ada zaman Casa Grande dulu. Tu sebab mereka boleh bermain dengan efektif apabila mereka mempunyai seorang target man atau goal poacher yang bagus, sebab mereka punya attacking style macam tu. So benda tu yang pertama lah. Yang kedua, kalau kita lihat penggunaan back 3 pasukan Penang ni, apa yang boleh saya katakan, Faris Shah bermain sebagai back 3, sistem back 3 boleh dikatakan agak mengagumkan, agak mengejutkan saya, sebab dia boleh bermain dengan sangat baik dalam sistem back 3 untuk bertindak sebagai right centre back bersama dengan Rafael Victor dan juga Min, orang kata apa, pemain import tu. Tetapi apa yang lebih menariknya adalah apabila Normathaven kena red card, Faris Shah bertindak untuk cover up tempat Normathaven, dan benda tu menunjukkan yang Faris Shah sebenarnya apabila bermain di bahagian yang lebih ofensif yang bertindak untuk mengganti tempat Normathaven, Faris Shah mampu untuk buat something yang lebih marvelous, yang lebih bagus kan, yang mana overlap, dia punya larian-larian di bahagian wide area, dia punya crossing semua on point. So bagi saya Faris Shah antara player yang patut kita diberi highlight lah pada season kali ni. Memang dia super marvelous. Saya suka dengan Faris Shah tu kan. Tu yang kedua. Yang ketiga adalah tentang Osman Fane yang bertindak sebagai defensive midfielder kepada pasukan Penang. Bagi saya Osman Fane dari segi agresif, memang agresif gila dia ni kan. Memang bagus lah dia main kan. Daripada segi menghalang gerakan-gerakan pasukan lawan dia bagus, reading game dia bagus, dia boleh membentuk
untuk cover bateri pasukan Penang dengan sangat bagus. Saya suka typical player yang ganas macam ni, yang orang kata apa, agresif, yang orang kata apa, mainnya kan. So dia halang banyak gerakan dilakukan oleh Paulo Joshua dan sebagainya. So Osman Fandi melakukan kerja dengan sangat bagus jugalah untuk bahagian tengah. Dan Adriano as a attacking midfielder, bagi saya dia bagus kan, sebab dia lebih kepada free roamer. Dia boleh drop deep, dia boleh naik ke atas, dia boleh untuk jadi wide attacking midfielder, dia cover semua area. So benda tu pun positif. Cumanya daripada segi influence untuk game ni, mungkin sebab Penang kena red card, so mereka tak boleh nak bermain dengan baik lagi jadi mungkin mereka masih lagi dalam suasana menyesuaikan diri. Tetapi yang boleh saya puji, midfield dah bagus dah, wingback dah bagus. Azmi Aris nama Steven, Faris Shah main tempat nama Steven tu pun dah bagus. Azmi Aris lah paling bagus. Saya nampak dia main kat kiri, dia banyak memberi support kepada Hadin. Lepas tu dia masuk dalam D-box, ada 2 percubaan yang dia lakukan, tetapi Kevin Ray Mendoza cekang sangat, tak boleh nak skor lah kan. Tapi Azmi Aris menunjukkan performan yang cemerlang lah di bahagian kiri bersama dengan Hadin. Hadin 1 gol. Kali ni Hadin dia react dengan bola muntah daripada assist Paulo Joshua, and dia berjaya untuk skor gol 1 untuk Penang. Hadin pun bermain dengan cemerlang, Rahmat Makasuh pun bermain dengan cemerlang. Cumanya Sony tenggelam. Jadi itu untuk pasukan Penang. Untuk pasukan KLCT, apa yang kita boleh lihat pada perlawanan ni, mereka lebih kepada direct play, yang mana mereka punya gameplay, kalau kita lihat, mereka banyak melakukan hantaran-hantaran jauh ke bahagian hadapan, ataupun lebih kepada untuk melakukan hantaran-hantaran di belakang pertahanan bagi mencari mereka punya winger. Terutamanya di second half, memang kita nampak ketara lah apa yang dilakukan oleh KLCT, yang mana mereka suka hantar hantaran-hantaran di belakang pertahanan untuk mencari winger mereka yang laju seperti Hakimi dan sebagainya. So benda tu boleh dikatakan agak menarik, tetapi daripada segi team play ataupun berjumpa dengan tim yang ada defense structure yang bagus seperti Penang, dia akan memudahkan mereka untuk orang kata apa, untuk dipatahkan serangan corak sebegitu, mudah untuk diintercept dan sebagainya. So sebab itulah kita tengok Hakimi dia berjaya untuk dapat 2 peluang. Satu peluang dia shoot, Syafiq save. Satu peluang lagi dia passing kepada Paulo Joshua score. Tetapi lepas tu pergerakan dia dah mula terbatas sebab Penang dah mula baca apa yang dibuat oleh pasukan KLCT. Dan bahagian tengah pasukan KLCT juga boleh dikatakan dari segi influence-nya adalah lebih kepada Paulo Joshua ketika in position ataupun ketika menyerang lah. Tetapi ketika mereka dalam fasa build-up, boleh dikatakan mereka agak kurang. Jadi benda tu juga menyebabkan mereka tak boleh nak create banyak combination play yang menarik lah di bahagian tengah. Dan kelemahan yang paling ketara KLCT semalam boleh dikatakan defend lah. Avazini tu sepatutnya bola boleh clear, dia tak mau clear, mistake pun Hadin score. Lepas tu gol yang daripada Faris Shah tu tak ada orang marking Giovanni Gomez tanduk pun masuk. Jadi benda tu perlu diperbaiki oleh KLCT. Bagaimana mereka untuk jadi lebih kreatif, bagaimana mereka untuk utilize potential mereka punya striker, ada Keyon dan juga Kipre, bagaimana mereka nak bina lagi game daripada bawah dengan jadi lebih baik, bagaimana back three mereka nak jadi lebih efektif daripada progression ball. So benda tu perlu diperbaiki lagi. Jadi secara overallnya game ni memang deserve seri kan. Jadi itu je lah. Assalamualaikum.